Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa azka salawatillahi wa taslimatihi alal mab'usi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alan nasi ajma'in sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat meneruskan acara kita pada petang ini. Suatu sesi forum yang akan diisi oleh dua orang ahli panel, iaitu yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Halim Muhammadi dan juga Ustaz Datuk Syekh Azmi Ahmad. Pada petang ini, panel akan memberikan pandangan-pandangan mereka berdasarkan tajuk yang telah ditentukan, iaitu menganalisis keunggulan dan keunikan para pelopor dakwah dekad 70-an. Silakan Datuk Syekh Azmi. Tafadhal. Senang dulu kan, nak dulu. Tidak dulu. Saya mengharapkan saudara-saudari dapat bersabar kerana kita berada di saat-saat yang agak kritikal di waktu petang, apatah lagi setelah makan, waktu yang tertakluk kepada ulangan bertambah kurang, hukum serapan bertambah kurang. Jadi pada petang ini, insyaAllah, walaupun yang disenaraikan ada 3 ahli panel, tetapi yang dapat ikut serta pada petang ini hanya 2. Saya difahamkan yang berbahagia Haji Ismail Mina Ahmad tidak sihat dan kerana itu tidak dapat berada bersama-sama kita. Oleh kerana masa yang agak terbatas, kita telah pun terlewat lebih kurang 20 minit. Jadi barangkali kita dapat memperuntukkan waktu yang juga terbatas kepada kedua-dua ahli panel kita pada petang ini. Saya insya-Allah barangkali dengan waktu yang ada, kita berikan mereka 15 minit seorang. Dan kalau kita punya waktu, kita boleh gunakan untuk soal jawab. Yang berbahagia Datuk Syekh Azmi Ahmad adalah orang yang kita kenali. Namanya disebut-sebut beberapa kali tadi semasa Wan Jafri mengemukakan kertasnya. Kita faham bahawa beliau seangkatan dengan Ustaz Ni'mat Yusof, menjadi tenaga penggerak ABIM Kedah dan telah juga memegang jawatan dalam kepimpinan ABIM Pusat. Kita ketahui juga beliau adalah seorang yang memegang beberapa tugas-tugas resmi yang lain sebagai mufti, sebagai ketua hakim syar'i dan sebagainya. Dan sekarang terlibat dengan politik masih lagi. Walaupun tidak diberi kesempatan untuk bertanding dalam pilihan raya yang lalu. Dan turut serta bersama kita ialah yang bahagia Dr. Abdul Halim Muhammadi. Beliau pernah memegang jawatan sebagai timbalan Presiden ABIM. Kita ketahui beliau adalah orang yang melanjutkan usaha-usaha yang telah dimulakan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Wahab Zakaria, iaitu memperbaiki, mengemaskan, memperkukuhkan program tarbiyah, termasuk menyediakan bahan-bahan bertulis, buku panduan dan sebagainya.
Jadi dari kedua-dua tokoh yang kita pilih pada petang ini, kita mengharapkan mereka dapat mengemukakan kepada kita aspek-aspek yang menggambarkan keunggulan dan keunikan para pelopor dakwah sesuai dengan apa yang telah kita gariskan sebagai objektif seminar ini, untuk kita manfaatkan pengalaman-pengalaman mereka yang lalu dan mendapat inspirasi daripada perjuangan mereka yang lalu. Jadi petang ini walaupun programnya berada di bahagian akhir, orang sebut last but not least, petang ini adalah program yang saya fikir amat penting dan mustahak, kerana apa yang bakal disampaikan adalah bahan-bahan yang boleh kita bawa kembali untuk dijadikan sebagai panduan dan untuk generasi muda sebagai pedoman, contoh, tauladan yang boleh kita manfaatkan. Jadi untuk tidak membuang masa, saya persilakan pertama yang berbahagia Datuk Syekh Azmi Ahmad untuk tampil ke depan membicarakan tajuk keunggulan dan keunikan para pelopor dakwah dekad 70-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Yang berbahagia Cikgu Abdul Halim Ismail, pengurusi majlis, ahli panel Dr. Ustaz Dr. Abdul Halim Muhammadi, Haji Muhammad Nur Tahir, keluarga-keluarga Datuk Dr. Siddiq Fadil, Dr. Fadil Nur, silap saya ni pernah sebut. Tak pernah yang betul ya sebut ni. Keluarga Ustaz Ni'mat Yusof dan kedua keluarga almarhum Ustaz Abdul Wahab Zakaria. Unggulnya dan uniknya para pelopor dakwah ni ialah, pertama, walaupun mereka mati tapi mereka sudah meninggal dunia, tapi kita sebut almarhum macam raja-raja tu. Antashmala bi'inayatika wa taufiqika maulana al-mu'tasim billah Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Ibn Marhum Sultan Badli Shah. Marhum. Dia tak kata Allah yarham. Kita orang Melayu ni Allah yarham, Allah yarham. Mana betul nahu dia? Tak betul. Allah yarham ni tak pernah betul. Allah yarhamah ini yang disebut dah. Orang abim jangan duk sebut dah lepas pada ni Allah yarhamah, Allah yarhamu. Apa dia sebut apa ni? Ambil Arab mana? Arab Hadramaut. Sebenarnya yang betul ialah almarhum. Kita sebut almarhum Ustaz Abdul Wahab Zakaria, almarhum Ustaz Amir Fadil misalnya. Kena sebut almarhum Ustaz Fadil Nur. Gitu. Taraf kita sama dengan raja-raja lah, jangan buat kat orang lah. Sebab kita guna bahasa betul. Bahasa betul macam ni lah. Para nabi dipanggil wafat, tak boleh kata mati. Para nabi wafat, sahabat-sahabat wafat, Sayyidina Bilal wafat, sahabat nabi. Raja-raja pula mangkat. Kalau orang biasa Syekh Azmi meninggal dunia, kalau yang zalim-zalim ni mampus. Gitu. Gitu. Kita sebut lagu tu lah betul-betul. Ni unggulnya para dakwah kita ni, orang sebut marhum. Tu yang pertama. Setelah mereka wafat, masa hidup mereka pun unggul juga.
Antaranya saya nak cerita berkenaan dengan keunggulan Ustaz Nikmat ni. Ustaz Nikmat ni gaji dia lebih kurang RM3,000 sebulan. Dia mengajar jadi guru usuluddin di Maktab Mahmud. Al-Ustaz. 3,000 masa tu. Allah. Kalau nak kira boleh menikah 4. Kalau nak kira menikah lah. Orang masa tu dia kira tanya gaji berapa ada tu 3,000 lebih masa tu. Tapi tiba-tiba dia beritahu kat saya, kata dia nak letak jawatan, dia jadi guru di Maktab Mahmud ni. Allah, saya kata ish. Anta nak makan apa ni di derang? Dia kata rezeki di tangan Tuhan. Allah, saya cukup kagum. Dia tawakkal ala Allah. Kemudian dia baca ayat Quran, inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratil mustaqim. Ustaz Nikmat ni, Syekh Nikmat ni dia baca depan qadi masa tu, bukan lawan-lawan orang. Baca ayat pula. Tak unggul macam mana lagi tuan-tuan. Dia berani baca depan saya. Saya masa tu pangkat saya, bukan lekeh pangkat saya. Timbalan qadi besar. Besar lah tu timbalan qadi besar. Dalam negeri Kedah ni ada seorang saja qadi besar. Timbalan dia ada 2. Saya seorang daripada ni. Tiba-tiba dia boleh baca di depan timbalan qadi besar ni. Tuan-tuan tahu tak tugas timbalan qadi besar yang utama? Membenarkan orang menikah 2. Ni antaranya. Tak tahulah kat bahasa hadas sini tak. Yang ni, ibu-ibu beg yang ada ni kamu boleh jumpa tak? Ada kata dia
Ni aku ambil duit sekupang, aku garis-garis lagu tu. Garis. Jadi hang tengok ni. Hadis-hadis Nabi, bukan pi pakai redah lagu tu saja dah. Nak pi bisyarah tu baca 11 kali Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bukan pi pakai assalamualaikum warahmatullah. Saya datuk ni, datuk tak ada sebut datuk pun tak ada, jarang. Tapi baca doa. Itu uniknya. Ustaz Ni'mat ni baca sebelum nak bicara apa-apa, dia baca. Dia bicara depan Sultan Kedah. Dia tak ada ampun tuanku beribu-ribu ampun, tak ada dia tak kata lagu tu. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Apa dia ni, kita selalu sebut ucap junjung kasih pada tuanku kerana mencemar duli hadir ke dalam majlis tilawatul Quran ini. Ada apa mencemar duli apa? Ampun tuanku, daulat tuanku, dengan berkat daulat tuanku ini maka kita sama-sama mendapat berkat. Lepas daripada dia bersyarah gitu, tak sebut daulat tuanku cemar duli apa. Kan apa tak tahu cemar duli ni apa dia. Mencemar duli tuanku, duli itu habuk di kaki, itu nama duli. Peduka tu makna kasut kayu. Seri Peduka Begina, Seri Kasut Kayu. Tapi dia turun daripada pentas dia syarah tu, Sultan panggil dia. Bagus malam ni bersyarah. Tu dia. Kita ni kalau tak takut sangat, jangan tunjuk takut sangat. Cunggup berani baru orang takut kat kita. Ada satu cerita tuan-tuan. Lepas 13 Mei ni orang gila isin banyak pasal baca ayat Quran pada orang yang tak layak baca wirid dia. Ayat Quran yang dibacanya ialah la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin, doa Nabi Yusuf alaihi salam, dan termaktub dalam Al-Quran, naqal dalam Al-Quran daripada perkataan Nabi Yunus. Jadi Al-Quran baca 1000 la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin, jadi boleh jadi macam-macam. Boleh jadi kebal, boleh jadi makan takluk, boleh jadi masak, boleh jadi macam-macam. Doa ni berat. Tapi kalau orang yang tak semayang, orang yang tak puasa, orang yang minum marak, orang main ekor, baca doa ni dia jadi isin, jadi gila. Jangan bacalah. Siapa yang tak semayang ni jangan duk baca hak ni. Dia gila naik pokok nyok tak mau turun. Jadi ada seorang tu dia tak pernah semayang tapi takut 13 Mei ni, takut Cina tembak macam Wan Jafri cerita. Nak mampu ke? Buat habis tu ni. Dia pun baca dia jadi isin. Isin nama dia naik gila lah. Adik pada gila orang panggil isin lah. Macam saya ni orang bagi mikrofon ni dia naik isin tak mau berhenti dah. Itu nama isin. Jadi dia naik pokok nyok. Naik pokok nyok pakat orang pujuk lah. Tu imam kampung tu pujuk. Tu imam tu bila turun mak, turun. Jangan duk turun. Dia baluk kok daun di atas pelepah. Lepas tu macam mana mereka buat tuan-tuan, orang kampung ni pun cerdik juga. Dia kata kita kena bagi orang gila Tanjung Rambutan. Kita pergi jemput seorang gila di Tanjung Rambutan tu, suruh dia turun. Dah kita duk pujuk daripada pagi sampai tengah hari tak turun-turun ni. Dia pun panggil komandan Tanjung Rambutan ni, minta seorang aja gila. Gila yang gila sungguh-sungguh lah.
Depa pun bagilah komandan dia gila. Nak buat apa? Nak pujuk orang naik atas pokok nyok tak mau turun. Kawan tu mai hang mat, hang turun. Terus dia turun. Tu imam pun naik heran. Kami pujuk hang daripada pagi tadi ni hang tak turun. Pasal apa yang dia ni kata macam kami kata aja dia turun. Apa orang gila tu jawab, orang Isin tu kata. Dia kata hampa bukan gila, dia gila, dia tebang sungguh. Pasal kawan tu kata hang turun. Kalau hang tak turun aku tebang pokok nyok ni. Turun ni. Turun. Pasal apa? Pasal orang gila kata hang kalau hang tak turun aku tebang. Tu imam tadi ni pujuk macam juga, turun mak turun. Ni kami tebang ni kot. Dia tak erti, dia kenyah. Dia ludah pula. Tapi mama yang gila ni turun terus. Orang pergi tanyalah dah, hang ni pasal apa? Kami panggil pada pagi kami hang tak turun. Mama orang ni hang kata sekali hang turun. Dia kata hampa bukan gila, takkan nak tebang aku duduk atas tu. Tapi dia ni gila, dia tebang sungguh. Kita pun lagu tu je. Kalau kita nak lawan politik ni, ulama-ulama ni dia jangan bawa takut. Lawan sungguh-sungguh. Sampai depa takut. Ini doa Sak kata ada minta maaf lah tuan-tuan. Dia bukan dia cheat betul-betul, dia sikit-sikit. Nak kata semua cheat. Macam Syah Nur Ahmad tu PM. Hang PM. Lawan sungguh-sungguh. Minta maaf lah. Ni bukan nak ajak apa saja, nak habaq kata keunggulan tu. Ni kadang-kadang jadi gila ni pun kena buat. Kena buat sungguh-sungguh tuan-tuan. Kalau nak masuk politik ni bagi gila sungguh-sungguh. Jangan buat main-main. Sat masuk, sat keluar, sat tak bertanding, sat apa mana boleh. Kena bertanding tu kan. Kalah, berapa kali dah kalah? 3 kali baru maha kalah. Maha kalah tuan-tuan tahu tak? Ni Profesor Dr. Abdul Halim Muhammadi ni orang panggil Maha apa? Maha Guru. Maha Guru. Guru ni, cikgu ni hak sekolah rendah tu saja, guru. Sekolah menengah tuan guru. Sekolah pondok tuan guru. Mai universiti ni Maha Guru. Ni Maha Guru. Macam Mak Din tu juga. Silat apa dah silat? Silat apa gayung ke? Silat lincah. Silat buah 1, buah 2, buah 3, buah 4, buah 5, buah 6, buah 7, buah 16 Maha Guru. Tu dia. Pasal dia ni kalah 1, kalah 2, kalah 3, maha kalah lah. Dia tu bertanding maha kalah. Ustaz Fadil bertanding berapa kali baru nak menang. Ustaz Asim Yasin bertanding sampai tak larat tanding dah. Di mana ada orang mati, dialah jadi calon. Akhirnya menang dia arau, menang apa? Lah menang dia Salang dengan 45 undi. 45 undi dia menang apa? Menang juga dia kata. Saya kata awak dia cash kan 45 undi. Hang kalah langsung. Hang kalah langsung dia kata. Aku menang je 45 undi. Tak maaf Dr. Amar lah. Saya tajam syarah lagu tu bukan syarah apa pun. Depa mesti lap nama kot ni. Lah kan layak syarah depan-depan orang alim-alim macam Ali Abim ni mana ada. Ni alim semua ni. Jadi unggulnya Ustaz Nikmat pelopor dakwah ni cukup hebat. Sampai masa Datuk Anwar Ibrahim pi ke Kedah. Masa Datuk Anwar Ibrahim round Malaysia ni dia pi Kedah. Dia pilih Deran, rumah Ustaz Nikmat ni. Ustaz Nikmat ni duduk Kuala Lumpur, tahu kata Anwar Ibrahim nak pi Kedah, dia balik dengan kapal terbang. Balik, kemudian dia bersetuju buat di Deran. 80,000 orang hadir malam tu dengan ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian 2 kilometer kereta tak boleh masuk, berjalan kaki nak masuk ke Deran ni 2 kilometer daripada Bukit apa? Bukit Pinang, daripada Pekan Bukit Pinang nak pi ke Deran tu 2 kilometer berjalan kaki, tak boleh masuk kereta. Penuh, padat. Masuk di sana pun padat.
Pi dengan orang lain, bukan dengan Anwar pun. Yang menganjurkannya tu Ustaz Nikmat dirang dengan Ustaz Abu Bakar Awang, Setiausaha bukan, yang dipetua Dewan Ulama Kedah. Kemudian kerana jemput Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, Anwar pun balik ke Bukit Taman Sara ni, yang depa sana yang teruk SB panggil Pak Isa, Datuk Pak Isa almarhum Ustaz Nikmat Yusof ni, Pak Isa tanyalah pasal apa panggil Ustaz Nikmat pun jawab, tanya jawab, bukan tekak jawab ya. Baca dengan ayat Quran, qala Allah Taala innama amruhu idza arada, baca depan Cina, SB tu pula Cina. Tu dia. Orang lama ni dia tak kira hang Cina ke hang Hindu ke, dia baca Quran pun macam ya. Macam manalah syarah di tokong Cina. Entam assalamualaikum depan Cina tu. Ayya. Dakwah dia kenal lagu tu lah, berani kira apa? Duk kira tokong Cina tak boleh buat keluar ayat Quran, mana boleh. Jadi apa yang Ustaz Nikmat ni cadangkan, oleh kerana SB ni panggil 2 jam 3 jam, esok nak panggil lagi, dia pakat dengan saya, dia pakat dengan kawan-kawan yang lain, pergi mengadap tuan, mengadap tuanku. Pergi mengadap tuanku lah, saja mengadap lah. Takkan rakyat tak boleh mengadap tuanku dia, raja dah. Kita pun cakap kontak sana, kontak sini apa semua. Isteri saya pun kerabat dia raja, dia pun tolong sama. Lepas tu raja pun bersetuju nak jumpa dengan kita. Kita pun pergi Sampin, nak pergi jumpa Sultan ni pukul 10. Pukul 9 dah siap dah Sampin dah. Ustaz Nikmat pun bubuh bedak. Tak pernah dia bubuh bedak. Pasal apa yang putih helok ni? Oh, nak jumpa Sultan. Macam Dr. Wan Salim cakaplah, kalau dia bubuh bedak tu jaga. Tahu mana dah tak ni? Pergi jumpa Sultan. Ni tuan-tuan kena habaq kat saya lupa halu lah. Dia tua dah lupa kan. Pergi jumpa Sultan. Sultan terima lah bagi. Lepas tu dia lah bangun, dia kata ni dia perkenal seorang-seorang. Sultan pun kenal semua, tapi saja nak tunjuk, kata dia tu nak bercakap depan Sultan, dia pun cakap. Sultan Kedah ni kata, kalau di Malaysia ada 10 orang macam Anwar, selamat kita. Ni Sultan Kedah ni. Tapi dia kata jangan guna hak saya cakap ni untuk kempen pilihan raya. Dia pesan tak dah. Apabila SB ni tahu kata kami menghadap Sultan, Ustaz Nikmat menghadap Sultan, esok tak panggil dah. Padan muka. Gitu. Tu nak cerita uniknya orang lama ni, dia kan boleh, dia kata tempat nak mengadu ni Sultan lah. Sebab tu apabila satu cadangan dibawa kepada majlis raja-raja ni supaya dibuang nama Islam pada parti politik dan parti NGOs ni, maka depa pergi menghadap. Ada antaranya cadangan ini dikemukakan oleh almarhum ni. Pergi menghadap. Kemudian Sultan kata saya tak boleh pergi pasal Sultanah gering, sakit gering. Tapi saya akan suruh adik saya, Raja Muda Kedah, Sultan Abdul Malik, supaya ganti saya. Ustaz Bakar Awang ni bicelah. Ustaz Bakar Awang ni alim ulama lah, ni unggulnya bicelah. Dia kata, Tuanku Abdul Malik erti ke bercakap? Allah. Kalau orang biasa ni lari gitu kan. Pi kata depan abang dia, Tengku Abdul Malik ni erti dah bercakap.
Saya tak pergi lah majlis tu. Saya mana boleh majlis lekeh-lekeh macam tu. Ni orang tarik datuk pada muka kan. Dia sak bakat dia kan ada gelak datuk ustaz gitu je pada dulu sampai kelar ni 82 tahun dah umur. Tapi dia cakap Sultan pun tengok ni dah. Tak jawab. Sultan Kedah ni tak jawab. Lepas tu dia ulang pula. Tuanku Abdul Malik ni reti ke bercakap? Tu dah unik dia. Ni nak cerita unik ni. Kan tuan nak dengar ke tak marah? Nak habis dah. Minta maaf. Tuan-tuan dapat ilmu kan ni? Cerita-cerita macam ni ada ilmu kan? Tak apalah kita cerita terus lah no. Ustaz Nikmat ni kalau majlis macam-macam ni, dia bukan nak gelak sangat. Dia hantar kaki, dia pandai cara tidur di atas kursi ni. Nak lena atas kursi, dia ajak saya macam mana nak lena atas kursi. Tu dia cuma cekap alamak kita ni sampai lena atas kursi pun dia ajak. Dia kata waktu nak tidur tu bubuh kaki berselang lagu tu. Jangan sila panggung tak, selang lagu tu. Tidur sampai esok pun tak apa. Saya pun cuba-cuba, boleh Ustaz Nikmat. Aku duduk lama dah buat kerja. Tapi yang bagusnya, unggulnya, lena-lena pun sat lagi dia sambung macam juga. Dia mengaji dulu ni banyak lena. Orang lena ni bukan dia tak erti dah, dia erti. Lepas tu Tok Guru tanya dia bangkit tu jawab 2 kali. Apa 2 kali? Sebelum perang sekali, lepas perang sekali. Apa dia? Kan Tok Guru tanya faham tak? Dia ingat pi faham ke pi tak ke? Rupanya dia tanya Tok Guru kata faham ke tak? Yang dia tanya pi faham ke tak? Dia pun bangkit-bangkit 2 kali dia kata. Kawan-kawan dia kata apa Ustaz Nikmat? Taklah lepas perang kali, lepas perang kali, sebelum perang kali. Macam apa dia? Dia tanya bukan nak pi faham, bukan nak pi faham, faham ke tak? Oh, faham dengan faham. Betul berkat lena ni. Tapi boleh jawab. Unggul dia dah. Ni cerita bab keunggulan ni. Unggulan. Ada sekali itu masjid di Sungai Petani ni panggil buat qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Dulunya di Kedah ni bukan nama qiyamul lail, nama khemah kerja. Khemah ibadat. Tak. Khemah ibadat nama dia. Jadi Ustaz Nikmat pun dijemputlah. Bercakapnya di hadapan qadi besar, di hadapan orang pegawai agama yang tinggi-tinggi lah, Datuk Syekh Majid apa ni. Ana tak berani nak bercakap depan-depan depa ni, suruh duduk gitu ya. Ustaz Nikmat bangkit, Assalamualaikum warahmatullahi. Bukti yang mengatakan kita ni Tuhan jadi, bumi langit ini Tuhan jadi. Buktinya tuan-tuan tengok tikar yang kita duduk ni, tikar ni, tikar anyam tu apa lah, tikar apa? Tikar mengkuang, tikar nipah, tikar mengkuang. Tuan-tuan percaya tak kalau saya sebut bahawa tikar ini jadi dengan sendiri? Siapa nak percaya? Siapa angkat tangan? Siapa pun tak ni angkat tangan. Tentu ada orang yang membuatnya. Anyam ni apa semuanya. Apa tuan-tuan nak kata langit dengan bumi ini jadi dengan sendiri? Macam tikar ni lah. Siapa nak percaya? Mudah aja, hujah dah. Tu unik dah. Jadi orang-orang dengar ceramah dia tu walaupun dibanding dengan tikar, tapi malam tu niat nak balik, nawaitu nak balik dah. Lepas Ustaz Nikmat bersyarah nak balik, tak jadi balik, tidur sama Ustaz Nikmat je. Di masjid ni pantang larang ya, tak boleh tidur dalam masjid, kena tidur kaki 5. Allah, tu dia peraturan masjid apa ni. Takut nanti ayak liuk basi kita ni kena kapet jadi najis. Orang lain mai nak sujud-sujud, Allah, ayak liuk basi siapa pula ni. Sebab tu dia buat peraturan tak boleh tidur dalam masjid, tapi tidur di luar masjid. Ustaz Nikmat ni tuan-tuan, hotel kalau dia duduk 5 bintang, tapi malam tu tidur kaki 5 juga, tapi nama kaki 5. Tu dia orang dakwah ni, dia tak kira 5 bintang pun aku duduk, kaki 5 pun aku duduk.
Dan satu perkara yang patut kita bangga lah Ustaz Ni'mat ni, dia buat kalau istilah-istilah tu sampai diguna sekarang ni. Qiyamul Lail, dia guna istilah-istilah dalam kitab-kitab fiqh tu. Qiyamul Lail, dia buang nama khimah ibadat, dia guna Qiyamul Lail. Mengimarah masjid, Ihya Ramadan, jadi guna kalimah-kalimah Arab. Dia tak guna kalimah-kalimah Melayu, tak guna kalimah-kalimah yang asing daripada imah ibadat tu pun nama ibadat ya, tapi dia guna dengan Qiyamul Lail, Ihya Ramadan. Istilah-istilah itu yang Abin kadang-kadang ambil pakai guna untuk kita menunjukkan dakwah kita kepada masyarakat awam. Anak-anak muda ni dia kaki mun, duduk sembang merapu dana apa, naik basikal, naik motor derah laju apa mana. Ustaz Ni'mat kata supaya kita jangan panggil depa ni kaki mun, kita panggil embun hidayat. Kaki embun ni teruk, embun hidayat tu bagus. Jadi lekat sampai sekarang ni embun hidayat. Tu dia. Hak yang Abim duk buat apa? Duk nyanyi-nyanyi apa nak ambil macam raihan tu, nama embun hidayat. Jadi budak-budak yang kaki embun ni pun tengok nama baguslah pula kita ni. Siapa bagi nama ni? Ustaz Ni'mat Yusof. Ustaz Ni'mat Yusof pun kadang-kadang dia bukan takat orang lain, nama dia pun dia ubah. Nama dia pun dia ubah. Apa nama dia? Kita panggil Ustaz Ni'mat, dia ubah Ni'mati, Ustaz Ni'mati. Sedap kan bunyi. Sebab tu padannya macam Ustaz Wan Salim cerita ni. Dia pandai ni, pandai ubah nama dia pun ubah. Saya mengajak, kemudian saya kata nama Ni'mat ni makruh, tahu tak? Dia kata betul. Nama Roslan, tapi orang tak apa duk teriak, duk menangis malam kencing tikak apa. Pak anak ubah pada Ni'mat. Anak kata Ni'mat ni makruh, tak boleh nama. Pasal apa? Kita pipi jumpa dengan apa minat ni? Saya tanya apa minat ni, dah habis dah lama dah. Mujuk dia tak habaq awal. Tak mana Ustaz ni? Tak mana orang tanya. Kak Khadijah ni saya hari ni baru tahu kata Kak Basyah ni nama Khadijah. Kalau di kampung panggil Kak Basah aja. Kita pun panggil keliau Kak Basah. Ni'mat ada tak? Ni'mat tak ada. Tak Ni'mat tak ada tu makruh. Mana boleh habaq Ni'mat tak ada? Mana ada nikmat orang, nikmat Allah tak ada. Tapi dah suami dia tak ada, semua takkan abang ada. Ini orang kata apa Kak Basah ni tipu kami isteri orang alim tak boleh tipu Tapi Ustaz Ni'mat ni dia mengaku dah nama makruh pun makruh lah. Tapi nak perbetul balik apa amalan aku yang makruh, yang haram dulu-dulu ni, buat dakwah ni. Dia pun buat dakwah insya-Allah. Macam Ustaz Wan Salim katalah, apabila tengok mayat jenazah Ustaz Ni'mat ni, dia menangis terisak-isak. Kita kalau pergi melawat Ustaz Ni'mat waktu dia meninggal dunia tu, macam dengan sahabat-sahabat anggap Rasulullah tu macam duk tidur. Ustaz Ni'mat pun macam tidur lah, macam duk senyum duk kita masa duk tidur di masjid-masjid tu. Jadi Tuhan bawa cahaya pada orang yang macam ni ya. Sebab tu kita rasa kita kehilangan, bukan takat Kak Basah saja hilang suami dia, kita pun hilang seorang tokoh yang baik. Saya kata kat tu dululah. Kalau ada masa kita sambung lagi cerita dah. Cerita dah nak apa-apa, lepas mati tanam lah kan. Tak ada apalah. Cuma nama saja yang masyhur, nama saja yang masih tinggal, dan kita rasa hilang dendam kita, hilang rindu kita kepadanya apabila kita melihat kejayaan yang dicapai masa dia hidup dan selepas dia mati dalam dakwah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Nampaknya telahan saya bahawa saudari mungkin mengantuk petang ni nampaknya salah. Dan kalau diberi peluang, barangkali saudari sendiri pun menginginkan supaya
Syekh Azmi sambung lagi. Saya melihat bahawa kesediaan tokoh-tokoh yang kita bicarakan pada petang ini, pagi tadi dan petang ini, mempunyai kesamaan khususnya dari segi kesediaan mereka untuk berkorban, berjuang demi kepentingan umat terbanyak, dan mereka sanggup mengorbankan kepentingan diri, kesenangan dan keselesaan diri mereka sendiri. Kalau Syekh Azmi tadi menyebut bagaimana Ustaz Zizmat sanggup untuk membangunkan Ma'had Islamiah Derang, dan dengan itu terpaksa berhenti daripada menjadi seorang guru di Ma'had. Kita boleh juga lihat usaha-usaha yang sama, langkah-langkah yang sama diambil oleh tokoh-tokoh yang lain. Kalau kita tahu bagaimana Syekh Azmi sendiri, beliau telah mencapai jawatan tertinggi Jusasi sebagai Ketua Hakim Syar'i, tetapi kerana tuntutan perjuangan sanggup meninggalkan jawatan beliau, meninggalkan gaji yang saya rasa cukup menyelesakan demi kepentingan perjuangan. Begitu juga Ustaz almarhum Ustaz Fadil Noor, Ustaz Abdul Wahab Zakaria. Saya fikir ini perkara penting yang seharusnya disedari oleh kita, generasi baru khususnya, bahawa perjuangan ini mencapai tahap seperti yang kita saksikan sekarang adalah hasil daripada pengorbanan-pengorbanan, kesediaan untuk mengutamakan kepentingan umat dan perjuangan daripada kepentingan diri. Untuk berikutnya saya persilakan Yang Berbahagia Ustaz Abdul Halim Muhammadi untuk menyambung